Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ila abaihi wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekhi musannifi hadzal kitab min masyarikil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha min usulihim wa furu'ihim syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya karim, amma ba'du. Faqala Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani al-Makki rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Ru'iyal Ghazali fin naumi faqila lahu ma fa'alallahu bika faqala al-Ghazaliyu awqafani baina yadayhi wa qala Allah ta'ala li bima qadimta alayya fasirtu uzkuru a'mali faqala lam aqbalha wa innama qabiltu minka zata yaumin nazalat zubabatun ala midadi qalamika litashraba minhu wa anta taktubu fataraktal kitabata hatta akhazat hizzaha rahmatan biha. Thumma qala imdu bi'abdi ilal jannati. Baik, kita sambung lagi, sedang mensyarahkan tentang hadis musalsal bi awaliyah, yaitu Nabi SAW sabda ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Orang yang berkasih belas itu akan dikasihkan mereka itu oleh Tuhan yang bersifat maha kasih belas. Irhamu man fil ardi, kasihanilah oleh kamu akan siapa yang ada di atas permukaan bumi. Yarhamkum man fis samai,
nescaya akan nescaya akan mengasihkan akan kamu oleh mereka yang ada pada langit, yakni para malaikat dan sebagainya. Lalu Imam Nawawi As-Sani dalam mensyarahkan hadis ni, dia bawa datang satu kisah, satu cerita. Kisah ni bukan kisah hadis Nabi, tidaklah. Tapi mimpi dia panggil. Jadi mimpi ni kita tu nak berpegang pun boleh, tak nak percaya, tak nak berpegang pun silakan. Itu kerana mimpi ni bukan masadir ahkam syar'iyah, bukan sumber hukum hakam syariat, tidak. Kerana sumber hukum hakam syariat hanyalah Al-Quranul Karim, Sunnatun Nabawiyah, Ijma'ul ulama dan Qiyasul fuqaha. Adapun ihlam, mimpi, itu bukan sumber hukum. Tetapi mimpi ni bukan mimpi orang-orang biasa. Mimpi ni yang dialami oleh orang yang soleh. Ittaqu firasatal mu'minin. Itu dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kamu kena takut, kena takwa, kena berjaga-jaga, kena beringat dengan firasat orang yang mukmin. Kenapa? Fa innahu yanzuru binurillahi ta'ala. Kerana orang mukmin, orang yang soleh, orang yang baik itu, mereka menilik dengan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mimpi orang-orang soleh itu bukan semata-mata mainan tidur seperti kita. Dan bukan semua tu mimpi mainan tidur, tidak. Kalau semua mimpi tu mainan tidur, apa nama hijaunya ulama tulis satu kitab Tafsirul Ihlam, iaitu Imam Muhammad bin Sirin, satu orang ulama yang mengarang kitab tafsir mimpi. Artinya ada yang mimpi itu bukan sia-sia, bukan mainan tidur. Itu antaranya mimpi orang soleh. Baik. Lalu ceritanya bagaimana? Ru'yal Ghazali, dilihat akan Imam Ghazali fin naumi, dalam mimpi. Maknanya Imam Ghazali itu wafat dah. Satu orang tu terlihat Imam Ghazali dalam tidur, artinya dalam mimpi. Faqila lahu, maka dikatakan bagi Imam Ghazali. Orang yang bermimpi itu tanya kepada Imam Ghazali. Apa pertanyaannya? Ma fa'alallahu bika? Apakah yang telah diperbuat oleh Allah Ta'ala dengan engkau, wahai Imam Ghazali? Tuhan balas apa kamu? Kerana mu tu tika hidup mula tu masyhur, ulama hebat Imam Ghazali ni, alim dia, hingga digelar Hujjatul Islam. Mana 600,000 hadis tu wajib ada dalam dada. Itu Hujjatul Islam, bukan main-main. Kalau Al-Hafiz itu 100,000 hadis. Al-Hafiz, bukan Al-Hafiz Lani. Al-Hafiz Lani hafal Quran 30 juzuk, itu pun tak ingat. Cuma tepek di air tawar, di kurma untuk laku jual beli perniagaan dia. Air tawar ni telah ditiup 30 juzuk Al-Quran oleh Al-Fadil Ustaz Al-Hafiz. Al-Hafiz tu hafal Quran saja je, itu pun belum tentu ingat lagi. Hafal semata-mata hafal. Zaman dulu Al-Hafiz tu ialah orang yang hafal 100,000 hadis dalam dada, dalam hati. Bukan orang panggil ingat dalam laptop, dalam YouTube. Bukan. Ingat dalam hati dia, dalam kepala otak, bukan dalam laptop, tidak. Kalau hujjah 600,000 hadis. Jadi Imam Ghazali itu Hujjatul Islam. Itu. Maka sebab tu orang yang mengkritik kitab Ihya Ulumuddin, ini orang yang kurang faham. Imam Ghazali mengarang kitab Ihya Ulumuddin tu untuk yang ulama-ulama yang besar, yang hebat pada zaman dia. Ajillul ulama, orang ulama yang besar-besar, bukan orang macam kita ni, bukan. Maka kerana itulah penulisan Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu sangat orang panggil dalam bab-bab hadisnya bermudah-mudah. Yang ni bagaimana bermudah-mudah? Tidak disebutkan tempat ambilan hadisnya.
Bukan maksudnya Imam Ghazali itu mereka-reka ambil hadis maudhu', tidak. Tetapi sebagai tugasan kepada ulama. Sebab tu Imam Subki bila dia menulis manaqib Syafi'iyah, manaqib ulama-ulama Syafi'iyah, bila sampai kepada time biografi Imam Ghazali, maka Imam Subki kata Imam Ghazali ni telah menulis 1000 lebih hadis di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya yang aku tidak berjumpa tempat ambilan asalnya di mana. Tidak, la aslalah, aku tak jumpa tempat asal ambil. Maksud Imam Subki kata begitu tu bukanlah Imam Subki nak menghina Imam Ghazali, tidak. Tapi sebagai kata-kata motivasi untuk orang yang kemudian daripada Imam Subki, kalau mahu mengulang kaji, silakan. Aku sendiri, kata Imam Subki, aku tak jumpa 1000 lebih hadis yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin di mana sumber asal yang diambil oleh Imam Ghazali. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa dah ulama yang mentakhrijkan hadis daripada kitab Ihya Ulumuddin tu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak ingat dah. Sudah tak mari dah nama ulama tu. Nama apa tak ingat. Kemudian daripada Imam Subki tu. Apa nama dah? Apa nama ulama tu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak ingat. Cari semula lah. Jadi ada seorang ulama yang kemudian daripada tu menjadikan kata-kata Imam Subki itu sebagai motivasi untuk dia kaji daripada mana sumber ke hadis-hadis yang telah ditulis oleh Imam Ghazali. Maka daripada 1000 lebih hadis yang tidak dijumpa asalnya daripada mana, ulama yang saya tak ingat nama ni, nanti semula. Namanya apa tu? Telah berjumpa tempat pengambilan asal hadisnya 700 hadis. Artinya ada tempat, ada sumber, bukan maudhu', bukan reka-reka, tidak. Cuma tidak dikaji oleh Imam Subki. Maka Imam Subki kata aku tak jumpa tempat asal. Itu saja. Daripada 700 tu kemudiannya dijumpai lagi oleh Imam Al-Hafiz Az-Zabidi, pengarang kitab syarah bagi Ihya Ulumuddin, namanya Ittihaf Sadatil Muttaqin, iaitu Imam Al-Muhaddis Al-Hafiz Az-Zabidi menjumpai 1000 lebih di manakah sumber asal hadis-hadis yang dinaqal oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Artinya bukan tidak ada sumber, bukan. Cuma sebagai ulang kaji untuk orang yang rajin mengkaji. Bagi orang yang tidak rajin mengkaji terus, ya tahmah. Tak boleh pakai kitab Ihya Ulumuddin hadis maudhu'. Sedap ni. Hadis la aslalah, hadis maudhu'. La aslalah tu bukan artinya maudhu'. Kalau maudhu' tu memang jelas hadis yang direka-reka, bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau la aslalah tu artinya tidak dijumpai asal. Sumbernya di mana? Dalam Bukhari ke, Muslim ke, Tirmizi ke, Abu Daud ke, Nasa'i ke, Ibnu Majah ke, tak jumpa. Maka itu menjadikan satu tugasan kepada orang-orang yang benar-benar nak mengetahui kebenaran supaya mengkaji daripada manakah Imam Ghazali itu menakalkan hadis diletak dalam kitab Ihya Ulumuddin. Begitu. Tu. Baik, habis. Maka ada orang mimpi Imam Ghazali ni. Imam Ghazali ni banyaklah kitab-kitab dia karang tu dalam semua bidang ilmu. Dalam usulul fiqh ada Mustasfa, ada Wajiz, kitab fiqh, banyak-banyak sangat. Ada Arba'in fi Usuluddin. Ada kitab Maqasidul Falasifah, kemudian Tahafutul Falasifah. Banyaklah kitab Imam Ghazali ni, paling banyak kali kitab. Dan kitab yang terakhir yang dikarang oleh Imam Ghazali ialah Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Disiplin tata cara orang yang nak jadi hamba kepada Allah, nak menuju kepada syurga Allah semesta alam. Itu kitab karangan yang terakhir bagi Imam Al-Ghazali. Maka bila dia wafat, lalu ada orang mimpi jumpa dia. Faqila lahu, maka ditanyakan kepada Imam Ghazali, ma fa'alallahu bika,
apakah yang telah diperbuat oleh Allah Ta'ala dengan engkau wahai Imam Ghazali? Faqala, maka jawab oleh Imam Ghazali, auqafani baina yadaihi, aku telah dihimpunkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah Ta'ala mempersoalkan Imam Ghazali, menghisab Imam Ghazali. Wa qala Allah, dan telah berfirmanlah oleh Allah Ta'ala li kepadaku, bima qadimta alayya, dengan apakah engkau tu telah pun dengan apa amalkah yang telah engkau buat sehingga aku ni terima engkau wahai Imam Ghazali. Itu Tuhan tanya tu bukan tak tahu, tapi sebagai nak mengizharkan apakah yang menyebabkan Imam Ghazali ni Allah Ta'ala terima. Itu Allah Ta'ala terima. Adakah kerana ilmunya ke, kitab-kitab yang dia karang banyak ke, kealiman dan amalan ibadat dia ke, atau apakah yang menyebabkan Allah Ta'ala terima dia ni? Itu. Fasirtu, maka jadilah olehku uzkuru, aku menyebut a'mali, akan segala amalan-amalan aku. Jadi Imam Ghazali pun sebut habis amalan dia. Nah, aku mula ya Allah mengaji ilmu mugi sana gi sini, mengaji, menulis kitab, mengarang kitab, menyebarkan agamamu, mengajar sana sini dan sebagainya. Itu. Lalu Allah Ta'ala firman, faqala, maka berfirman oleh Allah Ta'ala, ni Imam Ghazali cerita, lam aqbalha, tidak aku terimakan akan dia, akan amal-amalan yang engkau cerita tadi, aku tak terima habis. Aku tak terima habis amalan-amalanmu tu. Lepas tu, ya Allah Ta'ala terima Imam Ghazali ni dengan sebab apa? Amal apakah yang Allah Ta'ala terima Imam Ghazali? Bukan dengan sebab ilmu dia, ibadat dia, kealiman dia, tidak. Lepas tu, wa innama, dan hanya sanya, qabiltu, telah menerimalah olehku, kata Allah, minka, daripada engkau tuhai Imam Ghazali, kerana zata yaumin, pada satu hari, nazalat zubabatun, telah turunlah oleh lalat. Mana satu hari lalat tu hinggap, kita panggil turunlah, hinggap, telah menghinggaplah oleh lalat. Hinggap di mana? Ala midadi qalamika, di atas apa tu? Hujung pena bagi pen engkau. Zaman dulu pen ni bukan begini. Nak ni dia kena celuk dalam dakwah. Lepas tu tulis kering, celuk balik. Satu harinya Imam Ghazali sedang menulis kitab, maka bila dia celuk naik akak, tahu-tahu lalat pergi hingga di hujung pena bagi Imam Ghazali. Itu. Lepas tu lagu mana ceritanya? Kenapakah lalat tu pergi hingga ala midadi qalamika, di atas hujung bagi pen engkau, litashraba minhu, untuk meminumkan daripadanya, daripada dakwah yang ada di hujung pen mung tu. Jadi lalat tu pak hingga di hujung pen tu untuk minum dahaga barangkalinya ni, minum dakwah tu. Wa anta, padahal bermula engkau wahai Imam Ghazali, taktubu, sedang menulis. Sedang kamu tu tulis. Kalau kita kat nata lalak ni aku nak menulis, tak boleh kat sini, kabut. Tengok. Fatarattal kitabata, maka meninggallah oleh engkau akan menulis, hatta akhazat hizzaha, sehingga minumlah oleh lalak tadi tu hizzaha, akan habuannya, akan sebahagian daripada dakwah yang engkau celuk yang ada pada hujung pena engkau tadi. Jadi Imam Ghazali itu bila sudah celuk, dia nak tulis tu, tiba-tiba mari lalat hingga di hujung pen dia. Dia pun berhenti sekejap, bagi laluan untuk lalat tu minum. Siangnya ke lalat. Tu. Ar-rahi irhamu man fil ardi. Ini nak cerita irhamu man fil ardi tadi ya. Bagi lalat tu minum. Sia, sebelah kasih. Sia bagi lalat tu minum. Cak. Tak bergerak Imam Ghazali. Tinggal sekejap menulis. Bagi sudah lalat tu minum dulu. Itu ceritanya. Kenapa tu Imam Ghazali tinggal sekejap menulis tu? Bagi laluan kepada lalat untuk minum tu.
rahmatan biha, kerana kasih, li ajli rahmati, kerana kasih, kesian belah, biha dengan dia, dengan Zubabah, dengan lalak tadi. Sianya ke lalak ni, nak minum air Coca-Cola tak boleh dah ni. Biar minum dakwah tak ada dah. Senyap sekejap berhenti ni. Kerana itulah Allah Taala tu terima Imam Ghazali sebagai hamba Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu sebagai hamba-Ku dan masuklah kamu ke dalam syurga-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya kisah ni walaupun tidak hadis Nabi, bukan ijma' ulama, bukan qiyasul fuqaha, bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi Quranul Karim, tapi kisah ni diriwayat oleh orang-orang yang soleh. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillahi ta'ala. Kemudiannya tentang kasih belah. Artinya kita tu tak boleh memandang remeh tu perbuatan ihsan, berbuat baik. Kalau dengan lalak saja Allah Ta'ala terima, apalagi kita berbuat baik kepada lebih daripada lalak. Mana? Kucing. Sini. Kalau kucing tu ada hadisnya. Mana? Yang ni seorang abidah dinerakakan oleh Allah, diazab oleh Allah. Kenapa? Kerana membiarkan kucing peliharaan dia tu mati tanpa memberi makanan. Sebaliknya zaniah, orang yang berzina, perempuan yang berzina, pelacur, kerana kesihan kepada anjing yang dahaga, bagi minum dengan kasut, turun ke telaga, maka diampun oleh Allah Ta'ala, masuk syurga. Ini nak cerita kata bahawasanya maqam mahabbah, maqam kasih itu ialah maqam yang sangat tinggi di sisi Allah untuk kita para ibadullah, para hamba-hamba Allah Ta'ala. Jadi siapa nak suka kata Allah Ta'ala terima Imam Ghazali itu dengan sebab perbuatan kecil Imam Ghazali, kasih belah kepada lalak yang hingga pada hujung pen sedang minum tadi. Dia sendiri tak suka, Imam Ghazali tak suka. Ingat kerana alim ilmu banyak, ngaji banyak, ngajar banyak, ibadat banyak. Tidak. Rupa-rupanya yang diterima oleh Allah Ta'ala ialah kerana kasih kepada seekor lalak tadi. Tengok. Maka sebab tu jangan kita tu pandang remeh, pandang kecil apa sahaja kebajikan walaupun kita rasa tidak ada apa-apanya. Pandang kita sedekah duit ke surau ni 2-3 ringgit, 5 ringgit, ada wartawan mari ambil gambar, ada masuk dalam sak khabar sinar harian ke metro, ada. Tak ada. Kita rasa sedekah lagu ni buat berapa. Jangan. Belum tentu hak masuk televisyen, hak masuk TV, radio, surat khabar dengan apa tu? Dengan apa ni? Replika cek hak besar tu. Berapa juta sumbangan untuk rumah anak yatim. Itu Allah Ta'ala terima belum tentu. Sebaliknya 10 sen atau RM1 yang kita masuk dalam tabung masuk masjid, tabung surau lillahi ta'ala, tangan kiri kita tak tahu, tangan kanan kita bersedekah, menderma, tak ada wartawan mari, hati kita pun tak rasa kita pemurah apa RM1. Kalau sejuta ya juga buah dalam tabung masjid ni RM1, tak rasa pun kita pemurah. Barangkali hak tu hak Allah Ta'ala terima kita daripada jadi perisai daripada diazab dalam api neraka, barangkali. Itu. Maka sebab tu tak boleh kita tu memandang kecil apa-apa sahaja amalan kebajikan. Tak boleh. Kerana kita tak tahu dengan yang mana satukah Allah Ta'ala terima kita. Kita tak tahu. Macam Imam Ghazali. Kalau kira-kiranya sepatut hak diterimanya kerana mengarang kitab-kitab yang sangat banyak. Al-Wajiz, Al-Wasit, Mustasfa, Arba'in fi Usuluddin. Apa lagi? Tahafutul Falasifah, Ihya Ulumuddin, Minhajul Abid. Banyak karangan dia ni. Beratus ekor unta pikul dah. Kitab Imam Ghazali saja ni. Banyak. Tapi bukan dengan sebab tu Allah Ta'ala terima. Yang diterimanya kerana apa? Kerana kasih belah kepada seekor lalak yang hingga di hujung pen nak minum. Kerana tu Imam Ghazali tu berhenti sekejap menulis, bagi laluan supaya lalak tu tidak terganggu nak minum. Kalau dia bergerak kat lari dalam lalak tu, kesiannya ke lalak, rasa syafaqah, rasa rahmat dalam hati. Maka dengan sebab tu Allah Ta'ala firman kepada Imam Ghazali,
Summa qala, kemudian telah berfirman oleh Allah Ta'ala, imdu bi'abdi ilal jannati, berlalulah kalian dengan hambaku kepada syurga. Gigi, masuk syurga, masuk syurga, masuk syurga. Nak itu ni. Maka kerana itulah kita tak boleh orang panggil memandang remeh apa sahaja orang panggil kebajikan dan kebaikan yang dibuat oleh kita atau mana-mana manusia yang lainnya. Tak boleh. Tu. Habis itu. Wa min asbabi husnil khatimati, dan setengah daripada segala sebab-sebab elok kesudahan. Husnil khatimah ni mana elok kesudahan. Karena kita ni tak tahu yang mana satu kah di antara kita ni yang sekarang ni duduk masjid surau belaka, bahkan ustaz nak pula mengajar atas masjid. Kita sendiri pun tak tahu saat sudah kita ni baik ke buruk. Maka Nabi SAW sabda, innamal a'malu bi khawatimiha, hanya sahaja amal itu dikira yang akhir yang sudah. Saat kita nak wafat, nak mati tu, saat keluar roh daripada jasad, saat roh tu lepas daripada halkum, lepas masa saat ghargharah dia panggil, roh ni dekat halkum ni, saat itulah menentu kita ni baik sudah ke jahat kesudahan. Siapa yang boleh tahu? Tak ada siapa yang boleh tahu. Maka kerana tu kita doa sama, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, sudahilah aku dengan kesudahan yang baik. Apa arti kesudahan yang baik? Yakni berbekal dengan iman dan Islam. Jadi kita duduk semayang, puasa, zakat, haji, duduk taat perintah Allah sehari-hari hidup kita ni apa tujuannya? Tujuannya supaya kita mati itu dalam iman dan Islam. Kalau semaya berapi dahi, sedekah licing harta apa-apa ke dana, ibadat tak sekira lah, tahajud tak tahajud, tapi kalau mati kafir apa guna? Maka sebab tu hak kita naknya ialah kesudahan kita tu baik. Tu. Maka siapa yang tahu kesudahannya baik ni? Siapa tak ada, siapa tahu? Maka sebab tu kita tu tak boleh orang panggil mendabik dada, mengaku diri, akulah yang paling baik, akulah ahli syurga. Tak boleh. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kamu kata kamulah yang paling bersih, paling baik, paling suci. Jangan. Kenapa? Karena Allah lah yang maha mengetahui siapakah yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kerana itu kita tak boleh sangka buruk dengan makhluk Allah. Kita tak tahu. Orang tu nampak mati seperti husnil khatimah. Mana? Depan Kaabah. Depan Kaabah. Tapi hakikat kita tak tahu. Apakah mati depan Kaabah tu husnil khatimah? Tak tahu ni. Pupuk kafir Quraisy mula pun mati di Mekah juga. Husnil khatimah. Tak tahu. Orang tu mati di tali gantung. Dah tak padang muka mati dah kena hukum gantung. Belum tahu dia mati tu baik ke buruk, tak tahu kita. Barangkali baik dia pada kita. Kenapa? Tahu dah saat mati bila. Esok nak jatuh hukum gantung. Hari ni ada lagi nak relax-relax goyang kaki. Nak main PlayStation, nak main relax-relax. Tak ada dah. Orang kalau tahu saat nak mati dah bila. Duduk bertobat dengan Allah Ta'ala, minta apung sungguh-sungguh, mengalir air mata. Kerana tahu dah nak mati bila. Minta maaf semua apa ada salah kita dengan orang, kesalahan orang dengan kita pun kita maaf, supaya mudah-mudahan kita punya kesalahan dengan orang pun orang memudahkan kemaafan kepada kita. Tobat sungguh-sungguh. Akhirnya mati di kelai gantung. Rupa-rupa mati mengucap 2 kalimah syahadat, mati dalam iman dan Islam, mati husnul khatimah. Tapi rupa pada zahirnya nampak jahat lah dia ni. Mati dah. Padang muka, jahat sangat, kena ukur gantung biar padang muka. Itu kita. Maka tak boleh itu. Karena kita tak tahu amal orang tu yang manakah yang akhirnya baik. Kita duduk masjid surau, masalah ni belum tentu saat kita nak mati itu tentu kata husnul khatimah, belum tentu. Lepas tu tak payah pergi mari surau, tak payah mari semayang masjid, tak payah berjemaah lagi tu, dah tak tahu. Jangan gitu.
Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, kullu syai'in muyassarun lima khuliqalahu. Tiap-tiap sesuatu itu dipermudahkan bagi apa barang ia dijadikan. Jadi kalau kita tu husnuzan dengan Allah, ana inda zanni abdi bi, sesungguhnya aku di sisi sangka hambaku. Mana sangka baik? Mudah-mudahan ya Allah, dengan sebab aku taat perintahmu, aku menjauhi laranganmu, aku taubat daripada segala dosa-dosa laranganmu yang pernah aku terlanggar, terbuat, mematikanlah aku dalam husnul khatimah. Itu sangka baik dengan Allah Ta'ala mana gitu. Bukan sangka baik mana syurga biar syurga bukan gitu. Nah, sangka baik tu dengan mana kita tu, ya Allah mudah-mudahan. Nah, kita doa pada Allah, mudah-mudahan asbab musabab aku sembahyang, puasa, zakat, haji, tutup aurat, aku tanya halal haram, cermat, tidak sembrono saja. Nah, bertanya kepada ahlul ilmi. Nah, apa-apa sahaja yang saya nak buat ni ya Allah, mujadikanlah asbab ni lah aku ni diterima mati dalam iman dan Islam. Itu suka baik. Patu dengan makhluk Allah pun kita suka baik. Mudah-mudahan mati mereka tu dalam husnul khatimah. Begitu. Jangan neraka dah tu cerak-cerak. Jangan. Ayah ada kan lagu tu ada. Neraka cerak dah tu, yakin dah neraka. Jangan gitu. Neraka tu hak siapa punya? Awak yang punya atau Allah yang punya? Ni Nabi SAW cerita di zaman Bani Israel mula ada dua adik-beradik, samaratu akhwani, ahaduhuma ya'budullah wa akhra yu'sihi. Di zaman Bani Israel mula ada dua adik-beradik, salah satunya kaki ibadat pada Allah dan salah seorangnya pula kaki maksiat pada Allah. Wa fi dzati yaumin, pada satu hari, qala al-'abidu minhum al-'asi, berkata oleh abang yang kaki ibadat ni kepada adik dia yang kaki maksiat. Masuk kita azan dulu. Nah, sambung sekejap. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Lalu satu hari itu abang dia kaki ibadat kata kepada adik dia kaki maksiat, kaki disko lah. Nah, wallahi demi Allah, la tadkhulanna an-nara, pasti Allah Taala akan masukkan kamu ke dalam api neraka. Wala yaghfirullahu laka, dan pasti Allah Taala sekali-kali tidak akan ampun dosa engkau. Oh, tengok dia ni. Falamma tawaffahuma, tak kalau nawafak kedua-dua tu. Nanti akhirat Allah Ta'ala hisab, Allahu waffaqa baina yadayh, Allah Ta'ala akan himpunkan dua adik-beradik tadi dia. Nanti di hari akhirat kelak Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, wa qala Allahu minhum lil abid, Allah Ta'ala tanya kepada salah seorang adik-beradik dia hak kaki ibadat tadi, manil ladzi azinaka an tatali alayya, siapakah yang telah mengizinkan engkau mengambil tugas aku sebagai Tuhan? Berat tu. Nah, akhirat esok tu tanya, mu kerja berapa mula? Ni. Kerja kerani ya Tuhan. Kerja kerani. Nampak macam Tuhan mula tu. Itu kalau bahasa kita tu ni. Manil ladzi, siapakah orang yang azinaka yang telah mengizinkan akan dikau antatali alayya, yang mengambil tugas aku sebagai Tuhan? Nak jawab mana tu? Maka kerana itu tak boleh kita tu menghukum manusia, tak boleh. Baik, hukumlah diri kita sendiri. Kemudian wa min asbabi husnil khatimati, dan setengah daripada segala sebab-sebab elok kesudahan akhir kematian kita seseorang ni, al muwazabatu ala hadzal du'ai, ialah senantiasa berkekalan mengamalkan di atas ini doa. Jadi doa ni kena hafal lah ni kalau kita nak amal kan. Ni. Kalau duduk pegang kitab gini, duduk doa pegang kitab semua, payahlah sikit. Mula-mula tu tak apalah, tulis dulu, bawa ke mana-mana. Lepas tu bila dah ingat, okey lah. Mana doanya? Allahumma akrim hadzal ummata Muhammadiyata. Ya Allah Tuhan, mulialah engkau akan ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bijamili awaidika fid daraini, dengan elok segala janji engkau pada dua negeri, yakni negeri dunia dan negeri akhirat. Ikraman, kerana memuliakan liman ja'altaha, bagi mereka yang telah menjadilah oleh engkau akan dia min ummatihi sallallahu alaihi wasallam, setengah daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, kita semua ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para nabi, para rasul yang sebelum ni pun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa dah ni. Wa minha, dan setengah daripada asbabi husnil khatimah, setengah daripada segala sebab-sebab yang elok bagi kesudahan mati seseorang manusia tu, al-muwazabatu, ialah berkekalan ala hazad du'ai, di atas ini doa. Bila tu? Istiqamah, muwazabah, mengamalkan doa ni. Baina sunnati subhi, di antara sembahyang sunat subuh, wa fardihi, dan fardunya fardu subuh. Jadi sudah semaya sunat qabliyah subuh tu, duduk sekejap di antara nak qomat semaya subuh tu, banyak baca doa ni. Tu mudah-mudahan kita tu akan husnil khatimah. Mati dalam keadaan yang baik, artinya mati dalam iman dan Islam. Mana doanya? Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunilah engkau bagi umat junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allahumma arham, ya Allah rahmatilah ummata, akan umat bagi sayyidina Muhammadin,
akan umat bagi junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jbur, ya Allah, tampalkanlah ummata akan umat sayyidina Muhammadin bagi junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, aslih ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, perbaikilah akan umat bagi junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang memulazamahkan doa ni termasuk daripada wali autad, kata setengah wali abdal. Nah, al abdalu salasuna. Nah, dalam hadis sebut al abdalu salasuna. Bermula wali-wali abdal itu ada 30. Nah, wabihi tumtaruna, wabihi yumsaruna, wabihim yunsaruna, wabihim tumtaruna, wabihim takunul ard. Nah, dengan sebab mereka lah masih lagi diturunkan hujan di atas permukaan bumi. Dengan sebab mereka lah masih lagi ditulunkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab mereka lah masih belum berlaku kiamat di atas permukaan bumi. Itu. Tu kata setengahnya kalau baca doa ni mulazamah istiqamah, dia tergolong daripada wali abdal. Itu wali abdal adalah hadis Nabi sebut tadi tu. Kenapa? Doa dia ni untuk umat. Tengok doa dia. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, perbaikilah olehmu akan umat bagi junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, afi ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berilah keafiatan, kesehatan akan umat bagi junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma mahfaz, ya Allah, peliharalah olehmu akan umat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akan umat bagi Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma irham umat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmatan amatan ya rabbal alamin. Ya Allah, irham, rahmatilah oleh engkau ummata akan umat sayyidina Muhammadin bagi junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat tu rahmatan akan sebagai rahmat, amatan yang meliputi. Ya rabbal alamin, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammadin maghfiratan amatan. Ya Allah, ampunilah bagi umat junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam maghfiratan sebagai keampunan amatan yang meratai. Ya rabbal alamin, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma ya Allah, farrij an ummati sayyidina Muhammadin farjan ajilan. Ya Allah, lapangkan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni farjan ajilan, kelapangan yang bersegera. Ya rabbal alamin. Oh, panjang sikit doa tadi. Nah, boleh hafal ke tak tahu tu. Kena tulis balik di kertas, lepas tu wa amalah baru ingat. Nah, Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ihfaz ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin farjan ajilan ya rabbal alamin. Panjang sikit doa tu. Baca bila tu? Di antara sunat subuh dan fardu subuh. Tu dah ni. Tapi kalau subuh tak bangun tak ada nak baca dah doa ni. Baik. Wa minha, sikit lagi. Wa minha, dan setengah daripada asbabi husnil khatimati. Setengah daripada sebab-sebab yang menjadi elok baik kesudahan mati kita ni dengan iman dan Islam, mulazamatu hadzal du'ai, ialah melazimi istiqamah senantiasa membacakan doa ini. Wahwa, dan bermula ia doa tersebut, apakah bunyinya? Ya rabba kulli syai'in bi qudratika ala kulli syai'in ighfir li kulli syai'in wa la tas'alni an kulli syai'in
wala tuhasibni fi kulli syai'in wa a'tini kulla syai'in. Itu doa yang terakhir. Nah, jadi di antara 3 doa tu kita pilihlah yang mana-mana satu kita nak beramal. Mudah-mudahan kita tu termasuk daripada orang yang disudahkan oleh Allah Ta'ala dengan keadaan husnil khatimah, elok kesudahan kita. Baik. Kemudian nanti kita akan sambung pula babus sunaiyi wa fihi salasuna mau'izatan. Dalam bab yang kedua ni ada padanya 30 tazkirah. Arba'atun, 4 daripada 30-nya akhbarun, daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal baqi, dan tinggal lagi daripada 30 tadi. 4 tu hadis. Jadi berapa? Jadi 26. 26 lagi tu ialah perkataan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa na'ani bil akhbari aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang aku maksudkan dengan khabar-khabar tu ialah segala sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bil asari, dan yang aku kehendak dengan kata asar tu apakah ia? Aqwalus sahabati wat tabi'ina, ialah perkataan-perkataan sahabat Nabi, wat tabi'ina, dan orang-orang yang mengikut bagi sahabat, iaitu tabi'in. Kemudian faminhu, maka setengah daripadanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khoslatani, 2 golongan, la syai'a, tidak ada suatu apa pun, afdalu minhuma, yang nak lebih hebat daripada kedua golongan itu. 2 perkara lah, 2 kelakuan. Khoslatani, 2 kelakuan, bukan 2 golongan dah, salah dia. Khoslatani, 2 kelakuan, la syai'a, tidak ada suatu apa pun, afdalu, yang terlebih afdal, minhuma, daripada keduanya, iaitu apakah 2 perkara tadi? Al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Kita sambung semula pula insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.